What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan tentang sorry bro. Bahaya guys, sampai ke channel kita dia masuk Okay, so tadi tu adalah Kimis Coverto yang mana semua orang kenal. Dan hari ni saja dia main meraya rumah aku. Dan here we go. One Piece pada tahun ini melakarkan satu lagi chapter yang istimewa, chapter 1050. 50 chapter yang lalu, iaitu pada chapter 1000, pertarungan bagi watak utama karya ini iaitu Monkey D. Luffy dalam mencabar dua orang lanun dari Liga Yonko secara rasmi telah dimulakan pada chapter tersebut. Pada 50 chapter kemudiannya, keputusan rasmi untuk pertarungan kelas tertinggi ini telah diketahui, iaitu pada chapter 1050 ini Monkey D. Luffy telah memecahkan rekod dan telah diumum sebagai pemenangnya. Yonko seperti Kaido telah berjaya ditumbangkan. Sistem Yonko telah mengalami satu perkara yang kita boleh sebut sebagai kacau bilau. Macam-macam pelbagai proses dan banyak peristiwa yang kita lihat terjadi sepanjang chapter 50 ini, yang bermula dari chapter 1000 sampai chapter 1050, dan kita pastinya tak sabar untuk melihat lagi sekali apa yang bakal Ichiro Oda lukiskan pada chapter 1100 kemudiannya pula, iaitu 50 chapter selepas chapter 1050 ini. Sebab sistem dunia yang kita ketahui seperti sebelum-sebelum ini pasti tak akan lagi sama, dan 50 chapter adalah satu tempoh yang panjang di mana pelbagai perkara yang Oda akan tunjukkan boleh berlaku. Okey, Assalamualaikum. Hai, nama aku Fika dari channel The Show Review. Jemput subscribe dan jadikan channel The Show ini sebagai satu channel yang anda langgan supaya anda akan menjadi orang yang terawal untuk menonton video-video baru daripada kami. So, why not subscribe tu, free je geng, dan kami akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti untuk sajian anda. Okey, jom kita mula. Cover story Jerma Double Six volume ke-12. Telah ditunjukkan Reju dan Ichiji benar-benar telah sampai ke Whole Cake Island untuk menyelamatkan kedua-dua adik mereka yang tidak berjaya bersama-sama melarikan diri. Ini akan menjadi satu fakta yang baru untuk menolak tanggapan sesetengah peminat One Piece, termasuk diri aku sendiri yang sebelum ini berat kepada mempercayai bahawa kru Blackbeard akan datang ke Whole Cake Island. So, Oda, macam yang kita nampak, benar-benar hanya mahu memfokuskan keluarga diraja Jerma Double Six sahaja dalam cover story milik mereka ini. Sekarang kita pergi ke pengisian cerita sebenar. Setelah aku teliti, ada beberapa perkara dan momen penting yang aku rasa suka dan seronok nak bersembang dengan korang semua dalam chapter kali ini. Keputusan rasmi bahawa Luffy adalah pemenang telah diumumkan. Dalam chapter ini telah diberitahu bahawa keputusan pertarungan utama yang melibatkan Kaido dan Luffy telah diubah semula. Jika sebelum ini Luffy yang dilihat terjatuh ke dalam lautan dari Onigashima yang sedang berterbangan di udara itu, yang mengakibatkan narrator telah umum bahawa Kaido adalah pemenangnya, tetapi sekarang keputusan itu telah diubah. Chapter sebelum ini, iaitu chapter 1049, Luffy telah pun dilihat seakan-akan telah memenangi pertarungan tersebut. Oda tunjukkan betapa teruk impak serangan terakhir Luffy kepada Kaido, dan flashback Kaido juga telah diceritakan oleh Oda. Tapi Oda masih belum mahu mengumumkan keputusannya, dan rupanya Oda telah pilih chapter ini untuk menjadikan ianya sebagai chapter untuk keputusan rasmi. Respon orang ramai kepada Luffy yang telah berjaya tumbangkan Kaido. Momen ni sebenarnya yang kita dah tunggu lama. Kita dah lama nak tengok respon-respon menarik kepada kemenangan Luffy secara satu lawan satu dengan seorang Yonko itu. Kita mula dengan respon Apu. Dia boleh buat-buat terkejut si topi jerami berjaya kalahkan Yonko Kaido. Ayat ni yang kita nak dengar. Mati-mati sebelum ni mereka percaya, bahkan satu dunia percaya
bahawa sistem Yonko tak akan tergugat, termasuklah Kurohige sendiri. Dia sebut Luffy masih terlalu awal untuk digelar sebagai seorang maharaja di lautan New World. Tetapi sekarang apa jadi? Oda pilih Yonko yang digelar The Strongest One untuk menjadi mangsa pertama Luffy. Dan selepas ini, kita makin tak sabar untuk tunggu apa dan bagaimana seluruh dunia akan memberi reaksi bila dapat tahu bahawa Luffy sememangnya telah berjaya kalahkan Kaido. Bagaimana respon Shanks, bagaimana respon Kurohige, bagaimana respon pihak World Government, terutamanya Im dan para Gorosei, bagaimana respon Akainu dan para admiralnya, dan bagaimana respon rakyat di seluruh dunia. Itu yang kita nak tunggu. Apa status hidup mati Kaido dan Big Mom sekarang? Apa status mereka sekarang, guys? Untuk Big Mom, dengan apa yang Oda telah tunjukkan dalam chapter ini, apabila melihatkan Zeus yang masih bernyawa di sebelah Nami itu, kita boleh andaikan bahawa Big Mom masih lagi belum mati. Dia masih hidup. Untuk Kaido pula, kita ditinggalkan dengan 1001 persoalan. Apa yang Oda akan lakukan dengan watak makhluk yang dia pilih untuk gelarkan sebagai the strongest creature ini? Takkan ini adalah penamatnya? Apa yang kita tahu sekarang hanyalah Kaido punya tanduk dah patah sebelah. Confirm Oda dah lukiskan secara jelas Kaido juga dah berubah jadi ke form manusia. Sepanjang perjalanan, dia terhumban ke bawah tanah dan sedang menuju ke lautan lava itu. Dia perlahan-lahan hilang kesedaran dan tak dapat kekalkan dia punya dragon form yang membuatkan dia kembali ke form asalnya. Sekarang, Oda nak buatkan kita percaya bahawa Kaido dan Big Mom telah mati. Namun sejauh mana kebenarannya? Dan Oda juga di akhir chapter ini telah lukiskan satu gempa bumi yang berpunca dari letusan lava yang muncul dari lautan berdekatan penjara Udon, dan Momo isytiharkan itu sebagai momen menandakan bahawa itu satu momen goodbye kepada Kaido. Tapi kita juga kena fikir, adakah Big Mom dan Kaido telah terikut sama keluar dengan letusan lava tersebut? Apa pendapat korang, guys? Oda masih berteka-teki dengan status hidup mati kedua-dua Yonko tersebut. Apa Oda akan buat dengan kru Big Mom? Ini juga satu hal yang kita telah tertunggu lama, bila kru Big Mom yang ada di Wano itu akan muncul. Dan kemunculan mereka kita tahu akan membawa sedikit masalah kepada penduduk Wano. Apa yang akan terjadi bila mereka muncul? Babak Otoko dan Tenguyama Hitetsu. Ni babak sentimental. Ya, kita sendiri dapat rasa apa yang Tenguyama Hitetsu sedang rasakan ketika itu. Sedih. Oda sangat berjaya dalam membawakan permainan emosi dalam babak ini. Kita tahu kisah Otoko, kita tahu kisah Yasui. Dan bila Oda hanya lukiskan babak di mana Otoko hanya tukar mesejnya di tanglong terbang itu sahaja pun, kita turut terasa sama sedih. Di mana setelah Otoko memahami apa niat sebenar yang ayah angkatnya, Shimosuke Yasui, lakukan di Flower Capital ketika momen-momen terakhir hidupnya. Yasui bukan telah ditangkap, tapi dia sebaliknya telah sengaja membiarkan dirinya ditangkap dan bertujuan melakukan satu rencana yang terakhir untuk negara Wano, dan kita semua dah tahu apa yang dia ingin lakukan dan telah pun lakukan. Tapi apa yang kita tak tahu adalah dia telah sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Itu cerita sebenarnya. Itu apa yang Otoko telah ceritakan kepada Tenguyama Hitetsu. Dan dalam chapter ini juga kita dapat tahu Yasui, perwatakannya jadi macam tu sebab dia telah makan smile. Semuanya kerana Otoko. Betapa istimewanya individu yang bernama Shimosuke Yasui ini. Dia korbankan diri untuk masa depan Wano. Masa depan Wano yang dia mahu lihat seluruh penduduk yang sekian lama menderita kembali hidup gembira, terutama anaknya Otoko. Siapa sebenarnya Tenguyama Hitetsu ini? Bila lihat babak sentimental antara dirinya dan Otoko di Flower Capital itu, kita bertambah lagi makin tak sabar untuk tahu siapa identiti sebenarnya di sebalik topeng itu. Adakah dia adalah seseorang individu
yang sememangnya bernama Tengoyama Hitetsu, adakah nama itu sememangnya wujud atau dia sebenarnya adalah seseorang individu lain yang hanya menggunakan nama lain, identiti lain untuk tujuan penyamarannya? Apa yang kita tahu setakat sekarang bahawa dia juga sebenarnya sedang menunggu seseorang dalam tempoh 20 tahun ini, dan dia juga merupakan individu yang telah membuat salah satu pedang Kozuki Oden, iaitu Ameno Habakiri, yang telah menjadi milik Momonosuke sekarang. Dan dia juga adalah individu yang telah membuat pedang Sandai Kitetsu yang kini menjadi milik Roronoa-Zoro sekarang. Apa identiti sebenarnya, dan adakah dia adalah watak yang telah pun Oda perkenalkan sebelum ini, Yamato dan Nekomamushi? Yamato bersorak gembira. Dia sangat-sangat gembira dan betul-betul tak dapat percaya dengan pencapaian Luffy dan Momonosuke itu. Luffy betul-betul dah berjaya kalahkan ayahnya, Yonko Kaido, dan Momo betul-betul dah berjaya hasilkan awan api yang mampu untuk mendaratkan Onigashima dengan selamat. Dia juga dalam chapter ini telah menjadi orang yang telah menghentikan kemarahan Sakibaki konco-konco bawahan Kaido dengan mengatakan dia yang akan menamatkan riwayat mereka jika mereka semua masih tak tahu malu setelah ketahui bahawa Momonosuke adalah individu yang secara tak langsung telah menyelamatkan nyawa mereka dengan mendaratkan Onigashima dengan selamat dari terhempap ke bawah itu. Nekomamushi dalam chapter ini pula, Oda telah hantar dirinya untuk menceritakan situasi yang sebenar yang telah berlaku kepada semua orang yang berada di Onigashima untuk berperang. Dia yang Oda pilih untuk umumkan keputusan yang sangat epik dan penuh dengan emosi, iaitu keputusan kepada peperangan itu. Mereka telah menang. Penantian 20 tahun mereka untuk menumbangkan Yonko Kaido telah berakhir. Pembukaan border negara Wano. Pembukaan border atau sepadan negara Wano, dalam chapter ini kita dapat satu info yang baru. Momo ambil keputusan untuk tidak mahu membuka sepadan negaranya lagi buat masa sekarang. Masih belum sampai masanya lagi. Dia sebut hal itu kepada Zunisha, dan Zunisha terima dan pilih untuk mempercayai keputusan penting Momo tersebut. Kenapa Momo pilih untuk belum mahu membuka border negara Wano? Sebelum ini, kita lihat Momo masih tak dapat merungkai maksud sebenar kepada niat Kozuki Oden itu, kerana Oden telah mengoyak halaman penting mengenai penemuannya di Laugh Tale. Jadi mungkin sebab tu Momo tidak mahu terburu-buru dan mahu mendapatkan jawapan sebenar terlebih dahulu. Apa yang Oda bakal tunjukkan dengan tindakan dan keputusan Momo selepas ini, kita tak akan dapat meneka. Dah sampai tahap ini pun Oda masih dengan cara klasiknya, iaitu bongkar sedikit demi sedikit, dan kita dengan itu tak akan dapat menekanya. Masih terlalu awal untuk kita membuat andaian yang sebenar. Pertemuan semula Hiyori dan Momonosuke. Kalau ikut dari akhir babak chapter ini, Oda belum detailkan bagaimana ianya berlaku, dan Oda terus skip pertemuan semula tersebut dengan babak Momonosuke sedang membawa para Akazaya 9 dan Hiyori di belakang badan naganya pergi berjumpa dengan para penduduk Wano yang sedang berada di ibu kota bunga tersebut. Pengumuman Shogun yang baru. Kita tak pernah terfikir pengumuman Shogun baru Oda akan buat dengan babak yang macam ni. Penduduk Wano terkejut melihat seekor naga menyerupai Kaido sedang berada di depan mereka. Cuma ironinya, naga tersebut adalah bakal Shogun baru mereka, bukannya Kaido. So epic lah Oda. Naga tersebut telah menjadi individu yang menenangkan mereka semua dengan mengatakan bahawa pemerintahan Kaido di sebalik bayang-bayang Orochi telah berakhir. Dan selesai berkata sedemikian, dia kembali ke tubuh badan manusianya. Di sebalik asap yang terhasil daripada transformasi Momonosuke tersebut, para penduduk Wano telah melihat Hiyori dan para Akazaya 9, dan Denjiro terus mengambil pentas untuk mengumumkan
kepada rakyat bahawa mereka bakal mendapat shogun yang baru. Masa depan Wano bakal berubah. Mereka pastinya tak akan menyangka bahawa malam itu bukanlah malam yang terakhir mereka boleh hidup dengan gembira. Mereka langsung tak ketahui bahawa fajar baru akan muncul. Mereka langsung tak tahu bahawa Kaido telah berjaya dikalahkan dan Orochi telah pun mati. Dan guys, sampai di sini saja dulu. Di akhir kesempatan ini aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan dalam komuniti One Piece dan juga kepada anda semua. Dan aku nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan dalam komuniti One Piece yang bantu aku sampai macam ni. Macam yang korang tahu, aku tak boleh upload video di channel lama sebelum ni sejak dapat copyright strike tersebut. Jadi aku tak boleh bagi tahu dalam video bahawa channel yang lama itu akan kena terminate. Tapi terima kasih kepada rakan-rakan yang bantu untuk umumkan, untuk beritahu kepada anda semua. Ya, sebab kita tahu impak video ini besar kalau nak dibandingkan dengan ruangan community post. Ruangan community post tersebut hanya boleh umumkan dalam bentuk bertulis dan bukan semua orang akan baca. Video pula lain. Orang datang ke YouTube untuk tengok video, bukan untuk baca. Dan ruangan community post itu sebenarnya terhad untuk aku umumkan perkara sebenar. Dan tak lupa juga kepada subscribers lama yang datang daripada channel lama untuk kembali support aku dalam channel yang baru ini. You guys memang sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.